feel your love. I just wanna feel your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita masuk cerita yang baru. So tajuk dia adalah An Introduction to Asset Pricing Model. So dalam chapter ni ada beberapa isu, tapi saya nak fokus dua isu je lah. Yang lain tu kita akan go through kemudian lah. Okay, so first thing adalah berkenaan dengan Capital Market Theory. Yang ni berkenaan dengan CML, Capital Market Line. And then yang kedua adalah CAPM, Capital Asset Pricing Model, CAPM, ataupun kita panggil CAPM. Normally kita panggil sebagai CAPM ya. Okay, so without further ado, okay, so kita bincang first part dulu, Capital Market Theory, which is teori ni sebenarnya adalah sambungan kepada yang Markowitz portfolio punya teori itu. Kalau masih ingat lagi yang berkenaan dengan efficient frontier tu, yang graf dia melengkung tu. So kalau ingat lagi lah. So kalau tak ingat tu, please refer balik lah efficient frontier. Okay, so dia asalnya teori Markowitz, and then selepas tu keluar teori CML ni, Capital Market Line ni, and then selepas tu barulah keluar teori CAPM. So dia bersambung, Markowitz, CML, CAPM. Okay, so CML ni adalah sambungan kepada Markowitz lah. Okay, so first thing dia ada assumption dia. So orang yang cipta benda ni saya lupa pula nama dia apa. So dia ada beberapa assumptions, banyak assumption dia dalam buku teks semua ada. So boleh baca. So sebenarnya untuk Capital Market Theory ni dia sambungan kepada Markowitz, tapi dia ada tambahan satu elemen kita panggil sebagai elemen risk free punya asset, right? Risk free punya asset. So kadang-kadang bila ada risk free punya asset ni, risk free punya asset ni maksudnya aset yang mana dia tiada risiko tiada risiko. Maknanya bila kita sebut tiada risiko ni, maknanya standard deviation dia adalah kosong. Standard deviation dia kosong. So normally untuk risk free punya asset ni, dia punya keuntungan dia, return dia adalah fix lah. Kalau dia mention 3%, macam-macam mana sekalipun you akan dapat 3% keuntungan. Alright, dia tak ada volatility, dia tak ada naik, tak ada turun, tak ada apa, dia kekal dengan 3%. Alright, so kalau example yang paling biasa dekat US, risk free ni dia refer kepada treasury bills ataupun T-bills. Right. Okay, kita dekat Malaysia ni kita refer kepada MGS, Malaysia Government Securities. So yang tu kita consider sebagai risk free lah. So maknanya kalau kita ada duit, kita tak nak ada risiko langsung, kita boleh invest dalam risk free punya asset. Boleh invest dalam MGS. Kalau dekat US, boleh invest dalam treasury bill. Right. So risk free punya asset ni dia ada beberapa sifat dia lah. Sifat berkenaan dengan risiko tanpa risiko ni. Yang pertama, an asset with zero standard deviation. So ketaburan dia bukan ketaburan, dia punya standard deviation lah, pergerakan dia tiada volatility. Okay, yang kedua, zero correlation with all other risky asset. Right. So dia tak ada hubungan langsung dengan aset-aset yang lain. Right. Orang lain naik, orang lain turun, dia tetap macam tu je. Dia punya keuntungan tetap je. Dia tak ada ikut orang lain. Orang lain untung, dia pun untung banyak juga. Tak. Dia risk free punya asset ni, dia tak ikut orang, dia stand still. Dia senyap macam tu je. So that's why dia tiada correlation. Okay. So dia kalau kita letak dalam graf, dia vertical lah. Vertical ni dia horizontal lah. Dia tetap je keuntungan dia sepanjang masa tu kan. Okay. So disebabkan dia tiada hubungan langsung dengan aset yang lain. So kalau kita ikut refer rumus yang dulu kita tengok awal-awal semester dulu berkenaan dengan covariance kan, pergerakan dia sama tak dengan yang lain. So disebabkan risk free punya aset ni dia punya standard deviation kosong,
ataupun ni, so dia tiada covariance lah dengan aset yang lain. Okay, so saya tak nak cerita lah berkenaan dengan function apa semua kan, tapi yang ni end product punya function lah. So bila kita masukkan elemen risk free rate dalam kita punya portfolio, so kita ada boleh diversify lagi kita punya risk lah. Okay, so rumusnya adalah expected return untuk portfolio. Expected return untuk portfolio equal to weight, berapa jumlah portion of duit kita yang kita invest dalam risk free rate, which is stand for WRF, weight untuk risk free punya asset, times dengan risk free rate, berapa keuntungan hasil daripada risk free punya asset tersebut, plus baki lagi lah berapa lagi kita invest dalam asset yang lain, portfolio yang lain, kali dengan expected return untuk market. Right. So in term of return, kita boleh anggarkan lah macam tu, expected return. So boleh guna rumus ni untuk kira expected return untuk portfolio. Right. Bila kita masukkan elemen risk free asset. Okay, and then another one untuk create capital market line. Ni rumus yang penting juga, which is expected return untuk portfolio equal to risk free rate plus dengan standard deviation untuk portfolio times dengan expected return untuk market tolak risk free rate divided by standard deviation untuk market. Right. Nah, market ni maknanya overall lah, umum. Right, secara umumnya. Okay, so kenapa expected return untuk market tu kita tolak dengan risk free rate? Yang ni kita panggil sebagai premium lah, keuntungan ekstra hasil daripada risiko yang kita nak ambil tersebut, kan? Okay, so yang garis melengkung tu adalah efficient frontier yang kita dah belajar sebelum ni. So kalau kita ada beberapa combination of asset, kita akan dapat keluarkan line tersebut lah. So yang paling ideal untuk kita invest adalah sepanjang line melengkung tersebut. Right, ni saya tunjuk kat sini. So you boleh invest dekat A, you boleh invest dekat B, you boleh invest dekat M, you boleh invest dekat D. Boleh juga you invest dalam sekitar ni, tapi kita tak efficient lah kita kalau you invest dalam ni. So yang paling efficient adalah sepanjang line tersebut. Right. Okay, manakala garis lurus ni yang kita dapat hasil daripada calculation yang tadi, which is kita panggil sebagai capital market line, CML. So kat mana yang paling sesuai? So garisan tersebut, garisan straight line ni, kita panggil linear punya line ni, dia akan tangent bersama dengan efficient frontier ni. Tangent ni maknanya dia akan bersentuhan exactly. So tempat yang exactly bersentuhan tu kita panggil sebagai M lah. Kat sini kita letak sebagai M. Right. So M ni adalah tempat yang paling sesuai lah untuk kita invest, maknanya portfolio yang paling sesuai. Right. Okay. So disebabkan ada elemen risk free rate, so dia akan start di sini. So sini adalah risk free rate. Okay. Kalau you nak invest, disebabkan you ada, kalau you sanggup ambil kalau you nak lah return yang lebih tinggi berbanding dengan M ni kan, contohnya M return dia 10% contohnya kan, tapi you nak lebih daripada 10%, okay, you boleh invest dekat E. Right, you boleh invest dekat E, yang mana keuntungan dia lebih tinggi daripada yang D. Tapi syaratnya kalau you nak keuntungan dekat E, yang kat atas ni kita panggil sebagai borrowing, maknanya you kena pinjam duit. Kena pinjam duit daripada risk free punya asset and then invest dekat M. Manakala kalau you nak invest dekat C, you tak sanggup ambil risiko bersama dengan M, you boleh dapatkan C punya keuntungan, yang mana less risk, less return lah. Yang mana C ni kita lending, kita bagi pinjam ke orang menggunakan risk free rate, and then baki tu kita invest dalam M. Right. Yang ni agak teknikal sikit nak faham lah. So kalau nak betul-betul faham, please refer buku teks. Sebab dia guide satu persatu lah ceritanya. Alright. Okay, so saya dah cerita tadi. So kalau you nak invest dekat line area ni, you kena bagi pinjam kat orang. Kalau you nak invest dekat lebih tinggi daripada M ni, maknanya you kena pinjam duit daripada risk free rate punya asset. Alright. Okay. Okay, so yang ni saya dah cerita tadi. Dah cerita dengan detail tadi. Okay, so
dengan kita lakukan portfolio kita tu, kita akan dapat mengurangkan diversifiable risk, yang mana kalau kita nak kurangkan risiko lagi, kita boleh yang ni. So maknanya kat sini lagi banyak you pilih number of stock dalam you punya portfolio, makin berkurang risikonya. Yang ni, yang bahagian atas ni kita panggil diversifiable risk. Manakala yang bawah ni kita panggil sebagai systematic risk, yang mana risiko yang memang kita tak boleh elak lah. Risiko tu tak ada macam-macam mana sekalipun. Tapi untuk diversifiable risk ni, you boleh kurangkan risiko melalui penambahan saham dalam you punya portfolio. Right. Tapi kalau kita tengok ke sini, makin lama makin kurang, tapi sampai dekat point sini ni, you tambahlah banyak mana sekalipun you punya stok dalam you punya portfolio, risiko dia tetap sama. Right. So yang paling idealnya dekat sinilah sebenarnya. So 20 lebih. So orang cakap don't put all eggs in one basket, right? So kena invest banyak tempat. Tapi masalahnya kalau banyak sangat basket, so kita tak boleh nak carry. So bagi saya kalau 20 jenis saham dalam satu portfolio ni memang agak susah lah kita nak control. You nak monitor one by one kan. So depends on risk tolerance masing-masing lah, macam mana kan. Kalau tak sanggup ambil risiko, invest lah banyak-banyak tempat, jangan pilih satu tempat. Okay, so itu berkenaan dengan CML, Capital Market Line. Okay, now kita nak masuk berkenaan dengan, saya tak nak cerita detail lah berkenaan dengan calculation. Cuma yang dua tadi saya cakap, function yang penting tu dua yang tadi, yang expected return dengan expected return melalui CML tu. Okay, now kita nak masuk bahagian yang kedua, CAPM. CAPM ni dicipta oleh Sharpe, nama dia Sharpe pada tahun 1960-an. Seingat saya lah, tapi rasanya betul lah. Okay, Sharpe tahun 1960-an, 64 kot, tak ingat. Okay, boleh refer buku teks lah, dia ada mention nama pencipta dia. Okay, CAPM ni membantu kita nak menentukan sama ada harga sesebuah aset tu underpriced or overpriced. So biasanya kalau kita nak beli saham, sebab kita ada dua benda tak akan terlibat, nak beli, nak jual saham. So kalau nak beli saham, normally kita akan beli semasa dia underpriced lah. And then kalau kita nak jual, kita jual dia semasa dia overpriced, kan? Barulah dapat untung banyak. Okay, so CAPM ni akan membantu kita untuk menentukan sama ada saham tersebut underpriced ataupun overpriced. Sebabnya CAPM ni dia ada kaitan dengan CML tadi. So rumus untuk CAPM adalah dia derive daripada rumus CML tadi. Right, kalau tengok kat sini, ni adalah rumus CML yang asal tadi lah, saya cerita tadi kan, expected return sama dengan risk free rate plus dengan standard deviation tolak angin ke atas kan. Okay, so daripada ni dia convert so standard deviation untuk M ni dia bawa sekali ke sini. Bila kita bawa ke depan ni, maknanya dia akan jadi kali lah. Bila kali tu dia akan jadi, dia panggil sebagai beta. B tak nampak, so saya skip. Okay, so bila standard deviation untuk M ni kita bawa ke depan, so dia akan jadi beta. Alright, beta, yang lain tu samalah. Okay, so apa maksud beta ni? Beta ni sebenarnya maksud dia adalah pergerakan saham tersebut bersama dengan market. Right, so beta ni range dia biasanya dia boleh pergi sampai negatif, dia boleh pergi sampai positif. Right, so kita boleh tengoklah kesan dia positif negatif, and then dia ada cut off. Kita panggil sebagai nilai dia 1 cut off. Kalau lebih pada 1 maksud dia lain, kalau kurang daripada 1 maksud dia lain. Tak boleh kita tengok lagi. Okay, so ini adalah kita panggil SML lah. SML ni adalah mewakili kepada CAPM tadi. So sekarang ramai orang confuse, kejap SML, kejap CAPM. So sebenarnya sama. CAPM tu in term of function, SML ni in term of graph. So sebenarnya dia adalah sama. Dia adalah sama. Okay, so nak cerita berkenaan dengan beta tadi kan. Okay, ni example. Okay, beta ni dia ada negatif. Dia ada nilai yang lebih daripada 1, ada nilai yang kurang daripada 1. Right, ni saham saham A, B, C, D, E Okey, kita tengok dulu saham A. Okey, saham kita tengok saham B dululah. Saham B, kalau beta dia equal to 1, beta dia 1, maksud dia akan bergerak bersama dengan market. Kalau market untung 10%, dia pun untung 10%.
Kalau market turun 10%, dia pun turun 10%. Naik. So, exactly sama dengan market. B ni, kalau you invest dalam saham B, dia exactly sama dengan market. Right. Okay, kita tengok A pula. A ni 0.7, which is less than 1, kurang daripada 1. Okay. Kalau dia kurang daripada 1, normally kita panggil dia slower punya beta lah. Slower ni maksud dia apa? Dia bergerak bersama dengan market. Positif. Positif ni maksud dia bergerak bersama dengan market. Cuma dia pergerakan dia tu slow berbanding dengan market. Kalau market untung 10%, dia untung 7% sahaja. Okay? Kalau market rugi sebanyak 10%, dia hanya rugi sebanyak 7%. So beta kat sini mewakili, kita boleh kata dia sebagai pergerakan dia bersama dengan market macam mana. Okay, kita tengok C pula. C ni lebih daripada 1, 1.15, which is more than 1. So yang ni kita panggil faster punya beta, laju. Right. Kalau market naik 10%, dia naik sebanyak 11.5%. Tapi kalau market turun 10%, dia akan turun sebanyak 11.5%. So macam tu. Maknanya dia pergerakan dia lebih laju berbanding dengan market. So kalau you rasa you boleh beat the market, you pilih saham C. Tapi kalau untung tak apalah. Tapi kalau rugi, you rugi lebih teruk daripada market. Right. Orang lain dapat rugi 10%, you rugi 11%. So kalau orang lain untung 10%, you untung 11.5%. So beta ni mewakili pergerakan dia bersama dengan market. Okey, manakala untuk E ni, E ni special, negatif. Negatif ni maknanya dia bergerak berlawanan dengan market. Berlawanan dengan market, tapi dia less than 1, which is 0.3, right? Dia berlawanan dengan market, tapi pergerakan dia perlahan. Okey, for example macam ni. Kalau market untung 10%, dia rugi sebanyak 3%. Saya ulang, kalau market untung 10%, dia rugi sebanyak 3%. Okey, sebaliknya, kalau market rugi 10%, dia untung 3%. So, macam yang kita refer chapter berapa tadi tu, jenis-jenis saham apa semua kan. So, ini dia kita consider dia sebagai defensif punya stock lah. Dia bergerak berlawanan dengan market. Right. Okey. Okey, ni example kat bawah dia kira ni kan. Okey, so dia bagi contoh risk free rate 5% and then market return is 9%. Alright. So, sorry. Okey. So kita letak sini dulu. Okey, so gunakan rumus CAPM tadi, which is risk free rate plus dengan beta times dengan return untuk market tolak dengan risk free rate, right? Okey, so risk free rate dia bagi contoh kat sini 5%, manakala market return is 9%, right? Okey, kita kira untuk A dulu. Beta dia 0.7. 0.05, which is risk free rate 5% tadi. Tambah dengan beta dia 0.7 kali dengan market punya return 9%, 0.09 tolak dengan risk free rate 0.05. Okey, tadi market untung 9%. Tapi disebabkan dia ni perlahan, so dia akan less than 9%, 7.8% sahaja keuntungan dia untuk A. Right, untuk A. Okey. Manakala untuk B, which is beta dia 1. Okey, pergerakan dia bila 1 ni saya cakap tadi, pergerakan dia akan sama dengan market, which is kalau kita kira 5% tambah dengan 1 kali dengan 9 tolak 5, so exactly dapat 9%. Dia akan sama dengan market. Market untung 9%, dia pun untung 9% juga. Okey, untuk C ni dia laju sikit. Fast punya beta kan, 1.15. So kalau market untung 9%, dia akan untung lebih tinggi daripada market, 9.6%. Alright. Okay, and then E tadi dia dapat negatif punya beta. Okay, so 0.05 tambah negatif 0.3 kali dengan 9 tolak dengan risk free rate 5%. So dia dapat keuntungan hanyalah 3.8%. Right, 0.05 tolak dengan yang ni kan. Okay, so dia akan dapat less than risk free rate lah. Okay. Okay, hopefully boleh faham lah kan pergerakan dia. Okay, so nak cerita tadi, yang asal tadi sama ada dia undervalued or overvalued. Right. Okay, kita tengok contoh yang tadi juga, sama juga tadi. Katakanlah, okay, kita kira tadi CAPM ni, required return ni adalah
CAPM yang kita kira tadi kan, 7.8, 9 apa semua kan. Okey, estimated return ni yang sebenar dekat market. Yang sebenar dekat market. Okey, you kira CAPM, you dapat 7.8. Tapi market kata keuntungan dia 8%. So, kita boleh kata harga dia tinggi ke ataupun rendah. Okey, so jangan tukar sebab sini quite confused sebab kita bercakap sekarang berkenaan dengan return, bukannya keuntungan in term of duit. Right, kita cakap keuntungan in term of percent. Okey, so kita kira dapat 7.8. Maknanya kita nak 7.8%. Tapi kat luar sana orang cakap dia punya keuntungan 8%. So you nak beli ke tak nak beli? So dia underprice ke overprice? Alright. Okay, so kalau kita nak 7.8 tapi dia offer 8%, you nak ke tak nak? So obviously kita nak. Kita nak 7.8 je, tapi orang bagi 8. Alhamdulillah, kita dapat lebih. Right. So kita consider stock A ni adalah undervalue. Right, undervalue. Manakala B, okay, you kira dapat 9%, tapi dekat luar sana offer 6.2. Maknanya overprice. Maknanya kita nak 9, tapi kat luar sana bagi 6.2 je. Maknanya tak boleh lah invest dalam B. Right, rugilah kalau you invest dalam B. You nak 9, tapi orang bagi 6.2. Rugi Okay, C, you nak 9.6, tapi dekat luar sana offer 15. Orang nak bagi 15. So, underprice. D, overpriced. E, underpriced. Kan? Kita boleh tengok dekat graf ni. Okay, so jangan tertukar. Yang atas ni, A, C, E adalah underpriced. Sebab you nak dekat garisan ni. Ni apa yang kita nak garisan SML yang kita kira tadi, Kaplan punya function tadi. So dapat lokigraf, dapat SML. So yang ni yang kita nak, tapi yang ni yang market bagi. So kita nak sebanyak, contohnya untuk A kita nak sebanyak 6 point something, tapi dia lupa pula. Kita nak 7.8 tapi dia bagi 8. So kita boleh ambil A So yang atas ni adalah underprice, yang bawah ni adalah overprice. So jangan lupa jangan lupa. Okay, so yang lain tu you boleh baca. Yang ni tak perlu baca lah kot. Effect of time apa semua ni, sebab ini you akan jadi lebih confused lah. Okay, so tak perlu. So yang penting saya nak cerita kat sini. Yang pertama CML. Jangan tertukar dengan apa tadi? SML. Dia adalah dua benda yang berbeza. Okay, so yang ni SML, yang asal tadi, yang awal tadi adalah CML, Capital Market Line dengan Security Market Line. So Capital Market Line mewakili market semua, tapi untuk Security Market Line ni adalah for single asset punya line. Okay, so hopefully boleh faham. Apa-apa boleh WhatsApp saya. So itu saja daripada saya untuk chapter ni. So ingat Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.